Kita mengetahui bahawa pilihan raya umum akan berlangsung tidak lama lagi. Tahun ini 2022 atau tahun depan 2023 ianya terlalu dekat dalam istilah gerakan politik di mana-mana negara. Kita tahu bahawa keadaan negara kita sekarang ini berada dalam satu persimpangan yang orang awam dan rakyat biasa pun tidak boleh memahami apa yang sedang berlaku. Masalah kehakiman, rule of law, kita lihat sudah jadi mainan. Perundangan berjalan dalam bentuk dilihat sebagai antara dua darjat. Ada darjat rakyat sebagai antara dua darjat. Ada darjat rakyat marhain, ada darjat kumpulan elit, dan kita lihat cara mengatasi keadaan pelanggaran undang-undang, jenayah atau sivil di Malaysia sekarang sedang dipertikaikan oleh rakyat. Malaysia memang terkenal dengan sebuah negara yang begitu civilized, terutama dalam bidang rule of law, perundangan yang berjalan. Pembesar-pembesar negara dahulu tidak terlepas daripada hukuman. Sama ada Menteri Besar Terengganu, bekas Menteri Besar Perak, bekas Menteri Besar Selangor, bekas Menteri Belia dan Sukan, dan ramai lagi pembesar-pembesar negara yang terlibat dalam segala bentuk jenayah, sama ada kriminal ataupun jenayah keuangan, akan dihukum menurut peraturan dan undang-undang. Kebelakangan ini kita melihat begitu ketara sekali hal perjalanan perundangan ataupun undang-undang di Malaysia ini. Kita pun keliru tentang peranan peguam negara. Kita keliru peranan yang dimainkan oleh para hakim. Kita keliru permainan yang dimainkan oleh MACC ataupun Badan Pencegah Rasuah SPRM. Semuanya kita lihat dilihat oleh rakyat berada dalam keadaan kelang kabut. Ini diantaranya berpunca daripada kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat. Kita akui semasa Pakatan Harapan pemerintah ianya bukan sempurna. Ada berbagai kelemahan, tetapi ianya mendapat mandat daripada rakyat. Mereka menjalankan tugas sekadar yang termampu oleh mereka. Maka di antara kejayaan besar yang dicapai oleh kerajaan Pakatan Harapan ialah menurunkan indeks rasuah daripada tempat 61 di zaman Najib kepada tanggal 51 negara di dunia ini, iaitu indeks rasuah turun 10 mata. Kita lihat bila kerajaan Pakatan Harapan dirampas melalui langkah Sheraton, apa yang berlaku, kita lihat indeks rasuah meningkat kembali ke nombor 62 sekarang ini di bawah pemerintahan PAS BNPN. Artinya rasuah berleluasa. Barangkali ini berlaku di antara puncanya kerana kewibawaan pemerintahan itu hilang. Kerajaan yang hebat tidak selamanya hebat kalau ia tidak dijaga, tidak ditangani, tidak diperintah dengan secara yang betul, ataupun semaksimum mungkin untuk meletakkan kepentingan negara mengatasi lain-lain kepentingan. Kita kena ingat, Sri Lanka, Ceylon, tahun 50-an, 60-an adalah negara utama di Asia. Sebarang sidang antarabangsa kebanyakannya dibuat di Colombo. Bahkan bekas Perdana Menteri Singapura ketika melawat Sri Lanka atau Ceylon waktu itu menyatakan, kalau boleh satu hari nanti Singapura naklah menjadi seperti Sri Lanka. Kerana waktu itu Colombo ataupun Sri Lanka begitu maju ke hadapan. Akibat daripada pertelingkahan kaum, isu perkauman yang tak sudah-sudah, isu etnik, isu agama minoriti dan majoriti, pengurusan keuangan yang tidak betul, corruption yang begitu kuat melanda Sri Lanka. Akhirnya negara yang maju di tahun 50-an 60-an sekarang menjadi negara bankrupt. Negara itu berlaku sekarang ini kacau bilau dan keadaan yang tidak menentu akan masa depannya.
Malaysia kalau tersalah urus akan jadi seperti itu. Nauzubillah, kita minta Allah lindungi dengan usaha-usaha rakyat yang pintar dan cerdik mampu membuat perubahan. Oleh itu, saya harap rakyat Malaysia pada pilihan raya akan datang keluar mengundi dan pilihlah kerajaan yang dianggap boleh memulihkan semula keadaan Malaysia yang serba tidak kena sekarang ini, terutama di sudut kedaulatan undang-undang, di sudut corruption rasuah. Bagaimana Malaysia sekarang berada di tempat ke-62 kajian tahun lalu, dan tahun ini saya yakin indeks rasuah akan terus menurun. Di sudut Islamic City Index pula, kita lihat dalam 43 buah negara belum ada satu pun negara orang Islam yang majoriti orang Islam mencapai angka ataupun kedudukan Islamic City Index yang diletakkan di antaranya yang pertama seperti New Zealand, Finland, Sweden, Singapura dan sebagainya. Rasuah menjadi musuh negara nombor satu. Ingat, para kapitalis, pemodal, ahli-ahli perniagaan yang besar, mereka tidak peduli siapa yang memerintah. Mereka boleh dapat projek melalui lobi-lobi yang mereka jalankan. Mereka terus kaya dan terus senang. Kalau rasuah berleluasa, beberapa orang pemimpin politik akan menjadi kaya raya. Beberapa orang pegawai kerajaan akan menjadi kaya raya. Tetapi yang miskinnya nanti ialah rakyat kerana negara kekurangan wang. Bayangkan kalau projek bina jalan raya berharga 100 juta. Kerana rasuah, ia menjadi 200 juta. 100 juta khazanah negara hilang dalam satu projek. Kalau 1000 projek, bayangkan berapa bilion negara hilang. Hilang keuangan. Inilah yang berlaku di Indonesia di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Sehingga mereka memperbaiki keadaan dan Indonesia sekarang sedang menuju kepada kemajuan dan menjadi negara yang menarik pelabur-pelabur asing di seluruh dunia ke negara mereka sekarang. Begitulah juga Vietnam. Malaysia sebuah negara yang hebat satu ketika, 60-an, 70-an, 80-an, sekarang sedang menurun. Dan kita harap rakyat membuat perhitungan. Kita akui, Pakatan Harapan memerintah dahulu bukannya sempurna. Perlu ia dijatuhkan melalui pilihan raya. Kalau Pakatan Harapan tidak melakukan kerja-kerja yang baik yang dijanjikan melalui manifesto. Bukan dijatuhkan melalui syaratan MUF. Iaitu bila syaratan MUF itu hanyalah kerajaan yang dibentuk itu hanya mementingkan ataupun mengisi kepentingan wakil-wakil rakyat yang bertindak di syaratan MUF itu atau parti politik yang bersama dengan mereka. Dan mereka bukan mendapat mandat daripada rakyat. Mereka boleh buat apa saja sesuka hati kehendak mereka. Sekarang rakyat sedang mengeluh dengan kenaikan harga barang. Kita makan di kedai mana pun, hatta di kedai-kedai warung tepi jalan, kita kena bayar sampai berbelas ringgit, kadang-kadang melebihi 20 ringgit di warung-warung biasa. Mereka menjual dengan harga begitu tinggi kerana harga barang terlalu tinggi. Tidak ada satu plan yang komprehensif daripada kerajaan bagaimana nak menghadapi masalah yang berlaku kepada rakyat sekarang ini, terutama kenaikan harga barang yang melambung-lambung dan tak ada penyelesaian yang konkret yang dibuat. Kita faham masalah perang antara Rusia dan juga Ukraine. Kita faham masalah COVID. Kita faham dengan masalah-masalah itu. Tetapi apa penyelesaian yang konkret yang dibuat oleh pemerintahan kita? Ini tidak ada. Oleh itu, saya menyeru supaya rakyat Malaysia kembali kepada sistem yang dipilih sejak merdeka, iaitu sistem pilihan raya, dan mereka yang mendapat majoriti berkuasa dan mereka boleh dihitung ataupun diperhatikan gerakan kerja mereka itu dan diambil tindakan sama ada nak terus menyokong mereka yang memerintah atau pergi kepada parti lain selepas 5 tahun mereka memerintah, iaitu melalui sistem pilihan raya. Kita tidak izinkan lagi sistem melalui syaratan MUF yang boleh mengubah kerajaan. Sebab itulah kita berusaha dengan kerajaan yang ada sekarang, kita minta supaya akta lompat parti ini dibentangkan dan diluluskan dalam parlimen supaya rakyat kembali yakin
terhadap sistem yang dipilih yang membawa kemajuan di Melaya dan di Malaysia satu ketika dahulu, iaitu parliamentary demokrasi dan pilihan raya diadakan setiap 5 tahun sekali, dan mereka yang mendapat mandat itu menjalankan tugas selama 5 tahun. Kalau mereka tidak menunaikan segala bentuk manifesto yang dijanjikan, maka tumbanglah mereka itu melalui pilihan raya, bukan melalui membeli wakil-wakil rakyat atau menjanjikan kedudukan tertentu kepada wakil-wakil rakyat, yang kita lihat akhirnya wakil rakyat dan beberapa orang yang terlibat itu akan kaya raya, negara semakin miskin, rakyat semakin susah. Inilah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Oleh itu, rakyat hendaklah terlibat dan pilihan raya akan datang, dan pilihlah parti atau kumpulan mana yang tuan-tuan yakin untuk membawa mandat untuk 5 tahun bekerja keras untuk memulihkan kedudukan Malaysia dalam segala bidang. Terima kasih.